فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Sidang ahli majelis ilmi yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan menggerakkan jiwa kita dan di kita untuk sama-sama kita mempelajari syariat ataupun ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama baiki di kita masing-masing dalam mardatillah untuk dapat kita hidup dalam keadaan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita redha apa sahaja yang Tuhan bawa mari pada kita dan Tuhan redha apa sahaja yang kita kerja di atas dunia Allah ini. Itu yang paling besar sekali dalam hidup kita. Kalaulah kerja buat kita di dunia ini tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penat lelah yang kita buat di atas dunia ini sia-sia sahaja, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan untuk nak bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu, nah kita masing-masing kena buka dada dan buka diri kita untuk menerima taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam nak baiki diri kita masing-masing. Walaupun benda sikit sampai kepada besar, kena baiki belaka. Nah, sebab hidup kita la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Itu garanti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabiat manusia itu memang dia tak terlepas daripada salah dan silap. Hari dia kerja ni ada yang salah, ada yang silap, itu biasa, itu kerja manusia. Sebab kita manusia Allah ciptakan kita dalam keadaan balas tu. Tidak sama dengan Allah ciptakan malaikat. Malaikat dia hidup dia dalam keadaan yang tidak pernah salah dan tidak pernah silap. Apa sahaja perintah Allah SWT dia buat mengikut perintah Allah. Tak ada silap dan tak ada salah. Tapi bila dinamakan manusia, sama ada Nabi ataupun siapa sahaja di dunia ni, la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Dia tidak terlepas diri dia daripada salah dan silap. Itu jelas. Nah, sebab Nabi kita pun banyak pernah lupa dalam semaya ke apa dia semua. Dan Nabi kita biasa silap, sikit-sikit sebanyak, tapi tu habaki. Nabi ni nak jadi contoh tauladan kepada manusia seluruh. Dia Tuhan kena baki dia. Tuhan baki sendiri. Salah pak Tuhan tegur, salah pak Tuhan tegur. Tuhan basuh selalu dah. Nah, Nabi supaya tak sewi ada sikit sebanyak
kesilapan hak pada Nabi. Sebab Nabi contoh teladan bagi manusia. Sebab tu benda hak keluar pada Nabi semua boleh kita ambil contoh teladan. Sebab benda tu telah dikangkrong tu hebat kisah dah. Kan Nabi ni tu hendak jaga semua kerjaan dia. Sama ada kerja hati dia ataupun kerja kelakuan dia dijaga oleh Allah SWT tu hendak baiki semua dia. Nah, tapi kita ni kadang-kadang tu lepas we keadaan begitu. Tu tak baiki, kadang-kadang tu baiki. Sebab tu nah, kita kena selidiki di kita masing-masing. Kena cari tengok gapo kesilapan kita, kesalahan kita. Kita bakal minta ampun pada Allah SWT. Nah, kalau pasal dengan manusia, minta ampun sama manusia. Kalau dengan Allah, minta ampun dengan Allah SWT supaya wikidi kita ni bersih suci sebelum pada kita nak meninggalkan dunia ini. Sebelum pada kita nak pergi cari Allah SWT, mudah-mudahan jiwa kita saat itu dibasuhi dengan orang panggil istighfar, taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi bersih suci di kita. Nah, pada hari ini saya nak bentai satu tajuk berkaitan dengan islah bainan nas. Kalau tengok kepada manusia sekarang ni, banyak sama ada dalam keluarga, dalam adik-beradik, dalam kampung halaman dan dalam dunia. Nah, banyak mereka saat itu duduk ikut tabiat. Nah, semula jadi manusia yang dihasut oleh syaitan. Nah, tabiat manusia hak setan duduk hasut kita, duduk tipu kita, duduk daya kita saat itu supaya kita ni suka orang panggil balah dan suka orang panggil pecah belah. Suka tu manusia ada rakyat setiap tempat. Nah, suka nak jadi cari balah dan orang panggil suka tengok orang balah. Tak suka orang tengok orang baik. Itu tengok orang panggil manusia pada umumnya. Sebab tu Islam hari ni tujuan ahdaf ataupun paumai hak Allah Subhanahu wa taala ni, hasrat Allah. Nah, cipta narum Allah Subhanahu wa taala ni bawa mari syariat ni nak we manusia ni pakak baik. Nah, berpadu ataupun baik dan beki sesama kita sendiri. Tak usah berjadi orang panggil telikah ngajar cara panjangnya ataupun banyak. Sebab tu dalam Islam mari amare banyak. Nah, nak tak tegar boleh tak lebih dari 3 hari. Nah, bagi qati'ar rahim ni, bagi orang putus hubungan sesama orang Islam ni, Tuhan tak benar masuk syurga dia. Tuhan tak boleh masuk syurga sama sekali bagi orang yang berbalah, tak tegar sesama orang Islam. Ambil qati'ar rahim. Sama ada pasal adik-beradik, sebab orang panggil orang Islam semua ni Tuhan dah tak nama sebagai ikhwah, sebagai ukhuwah, sebagai persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun, bagi ikhwah semua, tak kira siapa sahaja. Kalau dia dinamakan dia orang Islam, orang panggil ukhuwah dalam Islam. Bila kita putus hubungan, putus rahim di antara orang Islam kita, tak boleh masuk syurga. Nah, tak boleh masuk syurga. Sebab tu benar ni besar bagi kita. Islam ni dia usaha nak baki kelompok masyarakat Islam. Nah, supaya orang panggil mereka itu hidup dalam keadaan damai. Nah, aman dan damai dalam hidup mereka. Nah, sebab tu cara kita baki kelompok masyarakat Islam ni dikehendaki oleh Islam. Nah, Islam sokong, Islam menggalakkan, apatah lagi sekiranya terdapat orang panggil di antara kelompok-kelompok kita. Nah, ada perseteruan dalam masyarakat, ada berbalah dalam masyarakat, berselisih paham dalam masyarakat, nak timbulkan pecah belah di antara mereka. Nah, di antara satu sama lain, dengan sebab tu wajib, bukan sunat-sunat, ada wajib mesti. Nah, di atas seorang muslim saat itu
ataupun sekumpulan manusia dalam masyarakat dalam mendamaikan di antara mereka. Wajib kena baik. Nah, wajib kena baik di antara kita. Tak boleh hidup pang, hidup orang panggil kau tambah api dan sebagainya. Hak tu haram sama sekali. Nah, wajib balik kita ni kena pergi baiki. Ada silap salah mana ni kena pergi baiki. Hak tu wajib setiap orang ni. Nah, bukan pasal main-main dak benda ni, sebab kalaulah kita lepas begitu dia akan timbul pecah belah dalam masyarakat dan akan timbul hara-hara dalam masyarakat. Nah, dan akan timbul benda-benda yang tidak selamat dalam masyarakat. Tidak ke orang panggil santipap dalam masyarakat. Sebab tu kita nak hidup cara senang, bahagia, selamat dalam masyarakat ni kena damai. Dia orang panggil kena baiki. Nah, kena bersatu supaya orang panggil kita saat ni tu dapat diredai oleh Allah SWT. Tuhan tak reda kita berbalah, berpecah. Tuhan tak reda. Tuhan nak bersatu. Usaha nak bersatu. Bukan usaha nak pecah dak, usaha nak bersatu. Tapi kalau kita usaha dah nak bersatu, bihablillah, dengan orang panggil agama Allah Subhanahu wa taala, talian Allah, Alkitab was sunnah, agama Allah SWT, orang tak saya bersatu ni, dia terpecah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada agama Allah, keluar daripada agama Allah ni tak saya kira lah. Tapi nak ayatnya, pertama sekali kita kena usaha sebanyak mungkin dengan tulus ikhlas, dengan bertakwa kepada Allah SWT dalam nak baiki setiap peribadi manusia dan setiap kelompok dalam masyarakat. Tuhan royak dalam Quran jelas pada kita, dalam hadis Nabi SAW jelas pada kita. Dan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan royak dalam Quran, kerana orang panggil satu ayat, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini tu ayat dalam Quran. Dalam panggil suratul Nisa ayat 114. Tuhan ayat pada kita, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan. Duk bisik kita, duk cerita belah tu royak belah ninggal pada semua saat ni tu. Duk royak kat orang, duk kecek dengan orang, duk bisik gapo. Bisikan mereka itu kecuali pesen bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Amara bisadaqatin. Royak seorang sedekah. Royak di sini tak sewi pelaga orang lah. Royak seorang sedekah. Au ma'rufin, mana ataupun dengan buat baik. Royak kat orang, nasihat kat orang suruh buat baik, kecek bisik dengan orang. Kecek dengan orang, suruh orang buat baik. Suruh orang sedekah, suruh orang buat baik. Bukan gitu kecek orang, suruh orang balah. Orang jadi tak molek, dah hadu orang tu, ngadu kat orang ni, goyak kat orang ni, hari ni nak orang balah. Tak saya orang baik. Tak suka tengok orang baik. Nampak orang dah baik, pak nak rano ni. Nak video saat ni tu jadi tak baik. Pergi mengacung, malah tu mengacung, walaupun benda sungguh, tak boleh. Orang tu kata sungguh. Tapi kalau kita pergi royak ke dia, menyebabkan dia balah dua tu, haram sama sekali kita royak, walaupun benda sungguh. Apatah lagi benda tuduh, tuhmah, tuduh. Benda bukan hak orang tu tak nak buat, kita kata dia buat. Orang tu kata kamu gini-gini, dia tak ada kata kali. Hak tu orang panggil tuduh, terlebih aula lagi haram. Dia kata sungguh pun, kata gini-gini pada dia tu, kita royak tu, ya tu teruk, kata kamu gini-gini. Dia kata sungguh, hak tu paharan dah. Sebab tidak ada kebahagiaan sikit, hebuk benda tu kita royak. Wak we pecah belah, wak we berbalah sesama saudara kita,
masai muka sama saudara kita. Ini satu benda yang orang panggil mujrim dalam masyarakat. Satu benda dosa besar. Ada raya kena pergi minta maaf ke dia lah. Hidup balas duk gapo bila retak, bila balas susah lagi kita nak beki. Gelah bila kita rembah hujah nak kita takut semula pula bukan mudah. Sebab tu dalam Islam so jaga dulu lagi dah, tak saya pecah gelah. Sebab kalau tek raut satu masalah yang besar. Payah kita nak pergi ukar dia. Dalam haning saat ni tu tak baik kali kita kecek dengan orang belah tu belah ni kecuali suruh dia sedekah. Awak sedekah hati gotu kok ni dan kecek benar baik, dia buat benar baik. Royak tu ya dalam Islam suruh. Ni tu hal royak sendiri. Au islahim bainan nas, ataupun kita nak beki kecek benda orang panggil bisik ke untuk nak beki dia dengan orang tu. Royaklah. Orang ni nak wisalah kat omong. Orang ni gotu orang walaupun tidak ada sebenar benda tu tapi bisikkan niat kita untuk nak dia baik di antara dua orang ni boleh kita bahau dan sebagainya. Tak panggil bahau dalam Islam. Ada hadis nanti kita nak wari hadis. Kemudian pula Allah SWT royak pada kita wa may yaf'al zalika ibtigha mardatillah. Kalau dia buat balas tu, sesiapa yang orang panggil berbuat seperti demikian itu dengan maksud dia nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Tuhan kata dia akan beri pahala yang sangat besar. Biar waklah tu boleh Tuhan beri pahala sangat besar pada dia. Tu dalam Islam cupcake kita nak kecek sana itu jaga benar. Bimbang takut disentuh jiwa orang gapo dia semua sana. Orang panggil salah satu daripada benda yang raka jiwa orang ni payah kita nak hidup nak jahit. Raka jiwa manusia ni payah kita nak jahit, payah nak kita tepek. Sebab tu Islam saat ni dia kan dikuakai. Kan tu dikuakai. Kita jaga saat ni tu lebih baik pada kita nak pergi beki. Waktu pertama saat ni tu kecek mana baik. Kecek sedekah, kecek benda baik. Lepas tu baru kecek benda islah. Nampak orang ni susah, nampak orang ni duk balah ke apa, kita tolong dia islah dengan ikhlas hati pada Allah SWT. Dan kena cara dia. Islah tak kena lagu dia kau pecah teruk pada tu lagi. Tu cara dalam Islam dia ada. Sebab tu dalam satu ayat lagi tu ayat pada kita. Wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'rada fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tu ayat dalam Quran kata wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Maknanya sekiranya seorang perempuan ni dia bimbang takut timbul. Bimbang takut timbul daripada suami dia saat itu nusyuz. Kebencian, takut suami dia benci pada dia. Ataupun wa i'rada, ataupun saat itu au i'rada, ataupun balik sebagai suami dia saat itu tidak melayani dia, tidak layak kepada dia. Au i'rada, tak layak pada dia. Fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha. Maka dengan tu tidak salahlah bagi dia. Fala junaha ni mana tak ada mengapa dan tak salah bagi mereka itu, iaitu alaihima ni suami isteri ni, ke atas suami isteri itu, ayusliha bainahuma sulha, bagi mereka ni membuat perdamaian di antara mereka berdua saat itu dengan secara yang sebaik-baiknya. Dengan secara sebaik-baiknya. Sebab wasulhu khair, kerana perdamaian itu lebih baik, nak damai bagi mereka daripada bercerai. Misalnya kalau misal dia panggil balik suami dia saat itu dengan isteri ni, bimbang isteri bimbang takut suami dia
benci pada dia dan tidak layak dia, mana tak baik dengan dia lah, tak mari tempat dia, tak gapo ni, sebab daripada dia minta perbelanjaan saat itu nafkah tu banyak ke, ataupun minta hari saat itu lebih banyak ke, apa dia semua saat ni tak kira lah. Misalnya balik suami saat itu tak ada masa, tak ada gapo, dan segi orang panggil keawengan harta perbelanjaan dia kurang, balik isteri minta banyak lebih pada dia, kama dia pula orang panggil minta masa, minta gapo segala saat itu. Dalam Islam, dalam penyelesaian belah mana tak boleh jadi timbul bercerai, tak boleh balah. Balik suami umpamanya misalnya kalau misal orang minta banyak dari segi nafkah ataupun hari dan sebagainya, wajib satu haras bagi dia, wasa susah, wasa gapo dia semua, menyebabkan dia benci pada perempuan itu, isteri dia, ataupun menyebabkan dia saat itu tak peduli pada isteri dia. Dengan sebab tu dalam Islam cara penyelesaian dia saat itu, dia orang panggil berdamai. Tak apalah, kurang sikit pun tak apa. Balik orang panggil rezeki kurang sikit pun tak apa. Belanja nafkah tu kurang sikit pun tak apa. Dan balik hari kurang sikit pun tak apa, asal we hidup molek. Asal we hidup kelamian itu dengan sempurna, dengan baik. Hak tu dalam Islam. Tak usah we dikerah pergi mari. Balik suami isteri tak usah we kerah pergi mari. Kena tali, pakat kena tali saat itu boleh masuk. Boleh islah, boleh beki di antara suami isteri. Hak tu Tuhan raya kata lebih baik. Tuhan kata wasulhu khair. Perdamaian saat itu belah tu, kira bercara belah tu ia dimolek lebih baik. Lebih baik daripada mereka daripada bercerai-berai. Kalau nak ada sekali tak boleh misalnya, hak ni kerah tali, hak ni kerah tali, tak ada pihak kena tali, akhir dia putus tali. Bila putus hubungan dia timbul cerai dalam. Bila cerai dalam keluarga, anak pun jadi susah. Hidup keadaan apa susah, segala-gala susah. Sebab orang panggil perpecahan dalam keluarga. Sebab tu dalam Islam ni suluh ni di sini, dikehendaki suluh di sini, pakat kena tali pergi mari. Malik suami pun kena tali cara dia, isteri kena tali cara dia. Supaya jangan putus hubungan di antara suami dan isteri. Ini dalam Islam dia hajar belah tu suluh. Sebab perdamaian yang berlaku dalam keluarga saat itu, satu perkara yang penting. Sebab keluarga kata ada bahagia oleh keluarga, masyarakat pun bagaimana nak bahagia. Kena orang panggil mula di keluarga bahagia dulu, barulah masyarakat nak timbul kebahagiaan. Ini satu benda yang penting. Sedangkan panggil Tuhan raya kata wa uhdiratil anfusus syuhha. Dia kasih sifat bakhil kedekut tu. Sifat tak suka beri ataupun bertolak ansur saat itu. Hak ni memang satu tabiat semula jadi bagi manusia. Masa dia dah manusia, saya ni hak tu tabiat dia. Sebab tu dalam hal ni kena orang panggil kena kira, biar dipanjang, jangan duduk biar dipendek, jangan pemikiran, jangan sepik, kena luah. Kena luah untuk nak suluh, untuk buat perdamaian di antara suami dan isteri. Sebab tu Tuhan raya kepada kita kata wa in tuhsinu wa tattaqu. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan saat itu. Tuhsinu mana melaku baik dalam pergaulan kita, suami isteri saat itu. Dan juga orang panggil boleh mencegahkan diri dia daripada melaku kezaliman. Wa tattaqu. Dan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah amat mengetahui, khabira, amat mengetahui, amat mendalam pengetahuan Allah SWT semua benda yang panggil bima ta'malun, dengan apa yang kamu buat, hak kamu tahu saat itu. Tuhan tahu lebih pada tu lagi, gapo nak berlaku terhadap keluarga kamu. Sebab tu Tuhan ajar kita di awal lagi dah, jangan terik tali suh kena di antara kita. Banyak di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang royak pada kita, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Takutkan olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu
zata bainikum. So kita baiki. Nah, hubungnya di antara kita tu. Jadi hubung we molek. Sebab tu dalam Islam dia mari banyak. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak al hadis Nabi dan ayat Allah SWT. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. So kita ikat tali persaudaraan kita we ada molek. Nah, kemudian bila ada perbalahan, perbantahan dan sebagainya, Tuhan suruh kita baiki islah di antara saudara kita. Nah, hal tu banyak mari dalam ayat-ayat Allah SWT dan juga hadis Nabi SAW. Nah, satu hadis Nabi royak kepada kita dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim muttafaqun alaih. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Nah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Hak ni hak Nabi royak pada kita mengatakan daripada hadis pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota manusia dikehendaki alaihi sadaqah. Dikehendaki so kita memberi sedekah pada setiap hari, kulla yaumin, pada setiap hari. Nah, tatlu'u fihi syams, selagi matahari terbit. Nah, setiap hari bila matahari terbit ni orang panggil kita hidup hari baru umpamanya. Maka setiap orang panggil anggota kita tu, sendi kita ni dikehendaki supaya kita bersedekah. Nabi royak pada kita kata ya'dilu baina tsnaini sadaqatun. Kita mendamaikan antara dua orang yang bertelikah atau berbalah itu adalah sedekah, merupakan sedekah. Nampak orang balah, orang tak baik masa muka, kita pisah pergi baik. Hak tu makna kita sedekah. Wa yu'inu ar-rajula fi dabatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sedekah. Kemudian pula kita tolong orang nak naik kenderaan. Nah, tolong orang naik kenderaan, tak muat orang ada kenderaan, adalah sedekah. Sedekah juga. Kita mengakak, nah, barang, tolong akik barang ke orang, naiklah kenderaan dan sebagainya, adalah sedekah. Tolong orang itu sedekah. Nah, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan kalimah yang baik pula adalah sedekah. Kata yang baik, kata-kata yang baik. Assalamualaikum, jumpa dengan orang. Kecek baik pada orang itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin ila shalah sedekah. Setiap kali kita pergi salat, setiap jakah kita pergi sembahyang, sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqatun. Kita buai benar-benar menyakiti, buai sapah tengah jalan, buai menyakit, benar-benar menyakiti, mek tahu. Ambil hak duri ataupun ambil kaca gapo tengah jalan, kita ambil sipai boleh kandi, kita pergi tahu dalam bekas apa, orang panggil sedekah belaka tu. Semua tu makna sedekah hak Nabi royak pada kita. Jadi di sini saat itu nak royak pada kita katanya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anggota manusia tu, dia panggil sedekah belaka. Tuhan akan beri balasan yang banyak kepada mereka. Nah, sedekah belaka tu. Nah, Pak Islam dia suruh umat dia saat ini sentiasa melakukan kebaikan kepada manusia. Bukan sewak jahat, wak tak molek pada manusia. Dengan kita beri pertolongan pada dia. Nah, bantu dia, bantu tenaga dia. Nah, kemudian kita menjauhi benar-benar hak nak mendarat pada dia pada tengah jalan. Bukan kita hau kaca, misalnya sudah makan apa semua saat itu lepas tu. Nah, nampak kayu tengah jalan, kereta mutu pun tak boleh cak ikut seh tengah jalan. Jadi bahaya ke. Cak kau tu, cak kau ni. Berhenti dak tu, berhenti ni, orang nak lalu payah selisih gitu. Nah, timbul aksiden, timbul apa semua saat itu merosakkan manusia belaka. Sebab tu dalam Islam saat itu kena sipai jalan raya. Kena sipai jalan manusia berjalan. Wiyap diselamat. Nah, ikut segala-gala semua tu. Orang panggil sedekah belaka.
Semua amalan baik yang dilakukan oleh seorang yang dengan ikhlas hati dia kepada Allah SWT, orang panggil ibadat. Masuklah ibadat belaka. Tuhan nak bagi ganjaran pada dia. Sebab itulah saya royak tadi mengatakan, dalam Islam ni, dia tengok penting benda nak islah pada manusia hingga sampai kita pergi kecek benda bohong. Nah, benda yang tak benar kali, tujuan untuk islah saat itu direda oleh Islam, direda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tu penting. Apatah lagi kita nak kecek benar-benar hak pesing nak pecah orang. Nah, kecek benda yang tak benar tu nak islah orang saat itu Islam suruh. Nah, Islam suruh. Nah, apatah lagi benda benar, kau suruh lagi lah. Sebab tu hadis daripada an Ummi Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, wa fi riwayat Muslim, dalam hadis Muslim ni ada ziyadah. Nah, ada tambah kata qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu illa fi thalathin. Ta'ni al-harba wal islaha bainan nas wa hadisar rajul imra'atahu wa hadisam ra'ati zawjaha. Nah, dalam hadis ini daripada Ummu Kalsum binti Uqbah. Nah, Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid radhiyallahu anha, yang dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas, bukanlah dianggap pendusta, tak dinamakan orang ni bohong, kecek bohong. Orang mana? Iaitu orang yang yuslihu bainan nas, orang yang berusaha nak baiki, nak mendamaikan di antara manusia untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan. Nak buat orang panggil, dia pergi royak pada orang ni, kata orang ni kecek molek pada gini. Pada hari tak ada kata apa kali. Nah, royak wi tujuan nak wi dua orang ni baik. Nak wi kaum dua kaum ni baik. Nah, fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Nak baik, mengatakan sesuatu yang baik. Dia kata supaya lagi duk mengadu benar baik, royak benar baik. Royak benar baik semata. Hak ni royak benar baik, ni royak benar baik. Akhir-akhir dia wasa baik orang ni. Ya orang ni kalau misal orang royak benar, orang kata dia benar tak baik, sikit je nak murih. Ada kita kata, oh ya tu kata mu teruk, berlaku saya royak, malah nak royak. Takut menguasa hati. Ha teruk dah lah tu. Royak dah orang panggil tu. Ya kau wasa teruk lagi tu. Oh kata penamu pada aku ni. Kan tak saya royak. Saya nak tahu. Hak tu ialah dah tu. Sama mu tak ada royak kali. Biar mu royak atas. Ya tu kata kamu teruk. Aku malah royak. Kalau royak, nak menguasa hati teruk. Teruk dah tu. Teruk dah. Royaklah tu teruk dah orang panggil. Nah, tu nak orang panggil cemarkan jiwa di antara dua orang. Nah, gigi tu, gigi ni jadilah tu, jadilah ni gambar dah tak apa ni. Orang ni dah apa kali, orang ni dah apa ni. Nah, kita balah sama sendirilah tu. Tak tegar lagi mari balah tu dalam masyarakat. Sebab tu kita pergi bahaya payah nak pergi bahong. Nak jadi baik ni dia lebih payah daripada nak pergi bahong. Nak jadi balah. Sebab orang nak bahong nak jadi balah ni setan duk sekali yang kita. Nah, royak sikit, kau tambah sikit, tambah becin sikit, kau teruk. Tapi nak pergi royak ni setan lari, setan heret kaki, musa tak royak, musa royak setan heret kaki. Jadi payah sikit ya. Sebenarnya, nah, kita nak pergi royak orang baik tu dalam Islam lebih mudah lah. Tak ada kena mikir banyak. Tujuan kita niat nak jadi baik. Nah, kalau tujuan niat nak jadi balas saat itu, nah, kita sahut perut juga. Takut timbul gapo naik kita sendiri gapo semua. Nah, hak ni saat itu satu cara sebab tu dalam Islam ni
Imam Muslim dia royak tambah daripada ayat ni, hadis ni kata, nah, walam asma'hu. Dia kata, aku tidak pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Beri kelonggaran, beri rukhsah, kemudahan, kelonggaran untuk memperkatakan sesuatu oleh seseorang saat itu, seorang pendusta ni, melainkan dengan 3 yang boleh dusta. Kecek biasanya tak sungguh, tapi tak panggil bahang, tak panggil dusta dalam Islam, tak panggil orang kazib, orang dusta dalam Islam. Nah, tak panggil kecek bahang. 3 perkara hak wi kelonggaran dalam Islam, dalam hadis Sahih Muslim ni. Nah, gapo dia ta'ni al-harba dalam perang. Nak jadi islah dalam perang ni. Nah, kecek benda orang panggil, balas mana pun nak jadi orang panggil. Nah, nak jadi molek. Kemudian pula orang panggil dalam perang saat itu, bimbang takut jadi rusak orang Islam, rusak gapo saat itu, orang tanya orang gapo, boleh kita panggil bahang di situ, boleh khidak tu, sikit berkurang tu boleh situ. Nah, tujuan untuk nak selamat orang Islam. Nah, orang tanya ada orang kumpulan orang Islam ada situ tak? Tak ada. Padahal ada. Nah, tu nak ayat katanya, nah kita bahang di situ ni untuk orang panggil, nah dalam harba, dalam peperangan ni boleh. So, wal islaha bainan nas, kama dia nak baik-baiki di antara 2 orang balah, boleh. Giroyak kepada dia ni, giroyak pada ni, tujuan nak wi dia baik di antara 2 orang tu, antara 2 kumpulan tu. Nah, kita royak benda tak sungguh pada dia. Benda nak wi gemar hati wasa nak baik dengan dia tu. Royak benda nak wi gemar hati wasa nak baik pada dia tu. Longtunlah sikit situ. Lontun nak wi baik orang panggil. Dalam Islam tak panggil bahang. Kemudian pula satu lagi, wa hadisar rajuli imra'atahu. Nah, mendamai antara manusia dan suami nak melindung pada hak isteri dia. Nah, nak ayat katanya, kalau orang hak madu kok, orang bermadu dan sebagainya, nah dia ada lepas itu. Nah, wak baik royak baik pada hak ning, royak baik pada hak ning. Dan tak sewe panggil balah dalam masyarakat, balah dalam keluarga dia saat itu, dia boleh royak benda tak sungguh pada isteri dia, boleh royak. Nah, hak ning dalam Islam ni jangwi. Kemudian pula wa hadisal mar'ati zaujaha, demikian juga balik isteri dia nak pelindung daripada hak suami tu, dia boleh royak juga. Nah, benda hak orang panggil dusta, tapi dalam Islam dia tak panggil dusta. Dalam nak menjagakan hubungan di antara suami isteri itu, nak jaga hubungan antara suami isteri ni boleh dalam Islam. Nah, boleh. Sebab tu, nah, Islam saat ini tidak membenar umat dia berdusta sebenarnya, kecuali perkara yang tertentu hak dibenarkan, diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni untuk dimaksudkan kebaikan, untuk maksud timbul kebaikan, timbul perdamaian, nah, dalam masyarakat. Di antara perkara yang boleh kita berdusta ialah, nah, kena orang panggil maslahat perang, pun perayuk dalam peperangan. Ini boleh, dia ada cara dia lah. Dalam perang ni banyak lah. Bila orang panggil temu lain, ni boleh, ni boleh, ni boleh. Nah, untuk orang panggil maslahat perang. Dalam panggil yutawiti dalam perang tu. Nah, tu boleh. Kemudian pula untuk nak damaikan di antara manusia yang berbalah. Manusia balah saat itu boleh kita nak damaikan dengan kita kecek dusta. Nah, kecek dusta. Kemudian pula, nah, menjaga hubungan di antara suami dan isteri. Untuk nak jaga maslahat, jaga hubungan di antara suami isteri, takut berbalah bantah di antaranya, maka boleh dalam Islam. Sebab tu, nah, nak royak kata dalam Islam ni penting kepada benda yang islah, nak baiki sama kita. Tak sewe ada dalam masyarakat Islam di antara orang mukmin dan orang Islam saat itu balah di antara dia. Masa muka tak se, nak senyum. Senyum ni sedekah dah. Senyum wisalah sedekah. Nak murih balah mana pun jangan tunjuk perasaan nak murih pada dia. Ni nak lah mana tu? Nah, masing-masing lah ni. Nah, sebab orang panggil tabiat marah sama gapo ni manusia dia ada belaka. Nah, orang yang boleh sabar, boleh gapo semua saat itu, orang ni dapat beruntung. Nah, di sisi Allah SWT tu nak bagi ganjaran yang paling banyak pada dia. Kalau tidak,
nah akan dimerkai oleh Allah SWT, dan juga kita saat itu nah hidup tidak senang, tidak bahagia dalam masyarakat. Nah, keluarga pun tak ada bahagia dalam keluarga, masyarakat tak ada bahagia dalam masyarakat. Sebab tu dalam hari saat itu banyak ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW wayak kepada kita, tapi yang saya boleh kemukakan nah pada pagi ini sekadar ini saja. Nah, insya-Allah kita boleh panggil gi cari semula berkenaan dengan menelah ni, supaya kita saat itu sama-sama baiki di kita masing-masing dan keluarga kita, masyarakat kita, supaya hidup diredai oleh Allah SWT setiap langkah, setiap bernapas dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah SWT dan kita dapat dibawa oleh Allah ke syurga Allah. Itu yang kita kehendak kepada Allah dan daripada Allah SWT, supaya Allah bantu dan tolong kita, membimbing kita ke syurga Allah SWT dan menjauhi daripada seksaan Allah atau neraka Allah SWT. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afwidhu amri ila Allah. Innallaha basirul ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.